It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Kalau investment ni dia tak ada istilah kalau dia kata okay masuk je 1 juta esok dapat 30%. Kalau dia akan bagi kita high return, dia pasti ada high risk. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Okay guys, kita bertemu lagi dalam bahagian ketiga, episod ke-6 Big Story Podcast bersama dengan tetamu kita Cikgu Cukai ataupun Zuriani Zabidi. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita yang semakin serius ni. Aku ada satu soalan Zul. Di waktu sekarang ni kita ada fresh grad yang tak dapat kerja. Kita ada orang yang baru diberhentikan kerja, ataupun memang dia tak ada kerja sebelum PKP lagi. Tapi disebabkan PKP, dia nak start business. Patut ataupun tidak, ataupun kalau dia nak start business, apa perlu dia buat? Okay. Wish, macam abang kan tu. Okay. Dia kan mulakan bisnes dengan mula berniaga adalah dua benda yang berbeza. Okay. Okay, mulakan Berbeza bisnes tu maksudnya kena set up office, kena ada staff, itu bisnes. Perniagaan. Mula berniaga adalah menjual. Belajar berniaga, belajar menjual. So rasanya tak salah untuk dia mula berniaga. Tapi untuk dia mulakan perniagaan, mungkin dia kena fikir 2 kali lah. Okay. Kenapa tu? Sebabnya of course lah, bila apa kata dia yang baru fresh grad ataupun yang mungkin orang-orang yang terkesan disebabkan pandemik ni, so dia dibuang kerja ke sebagainya, so dia belajar dulu berniaga. Sebab ramai orang kenapa dia nak mulakan perniagaan, sebab dia nampak indahnya perniagaan tu yang orang tunjuk lah, apa yang dia nampak. Dia tak tahu struggle-nya memulakan perniagaan. Yang jarang orang tunjuk, ataupun orang tunjuk bila dia dah boleh cerita saya 10 tahun yang dulu. Kan. So dah lah di kala ekonomi kita yang tak berapa nak stable, kita tak boleh dalam dunia VUCA ni, kita volatile, kita duduk dalam keadaan yang sangat uncertain, kita tak tahu lagi macam mana. So rasanya dia boleh mula berniaga, tapi jangan mulakan perniagaan. Maksudnya belajar menjual, ambil produk orang, belajar menjual. Jangan mulakan sesuatu yang mana dia rasa menyebabkan dia terpaksa mengeluarkan kos yang besar, initial capital yang besar. Okay, daripada simpanan, apatah lagi pinjaman. Ya. Okay. Satu, dia kena faham bila kita dalam dunia perniagaan, rugi pasti, untung belum tentu. Okay. Betul. Okay, jadi tu nak kena ingat lah tu. So kalaulah itu je memang duit simpanan yang ada dan dilaburkan semua dalam perniagaan, rugi tu pasti, hilang semua duit tu pasti, untung tu belum tentu. Tapi saya orang yang positif. Saya rasa saya boleh buat benda ni. Okay. Dan tak apalah, ambil bukan tak apalah berniaga. Dan tak apalah kalau rasa boleh menjual, gunakan sebahagian daripada modal tu, pergi ambil produk orang lain. Sebahagian daripada modal. Ambil produk orang dan belajar menjual. Bukan buka perniagaan. Okay, beza bukan lah. Waktu yang tepat. Bukan waktu yang tepat. Tiba-tiba time tu lah nak pergi sewa office baru, nak hire staff. Jangan mulakan sesuatu dengan meletakkan komitmen yang besar, satu. Dan jangan mulakan sesuatu sehingga habis semua simpanan kita. Okay, 2. Dan jangan mulakan sesuatu dengan pinjaman. Okay. So kalau kita rasa kita ada sedikit modal, dan kita kata kita ada modal, kita ambil sedikit modal kita tu daripada simpanan kita tu, dan kita mula belajar menjual. Bila kita startkan perniagaan, kita nak buat produk baru, bukan senang kan. Kita nak naikkan brand produk kita, macam mana orang tahu kewujudan kita, orang beli dengan kita. So lebih baik kita ambil produk yang memang dah dikenali, dan kita jadi agent kepada mereka ni dulu, pun dapat duit juga. And even entah-entah duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Kalau kita set up perniagaan baru, kita takut duit masuk sama ada tak cukup untuk cover duit keluar, ataupun entah tak ada pun duit masuk, duit keluar tu
Sebab motivasi dia pada waktu sekarang ni adalah dia nakkan income. Okay. So why not kita buat income dulu. Then bila semua ni dah reda sikit, baru kita expand menjadi sebuah perniagaan. Ada orang pernah nasihatkan saya, pada waktu pandemik adalah waktu yang paling sangat sesuai untuk upgrade kita punya knowledge. Once pandemik berakhir, bila krisis tu berakhir, kita akan jadi one step ahead. Sebab kita tak sedar pun kan, katalah kita belajar daripada waktu pandemik ni, tiba-tiba pandemik berakhir, krisis lah. Dia maksudnya pandemik tu is krisis lah. Krisis tu berakhir, ekonomi tu berakhir, krisis tu berakhir, dan kita sebenarnya bila krisis tu berakhir, kita dah ada certain level of knowledge dah. Kita dah one step ahead. Kita dah ada plan, action plan nak buat ya. So maksud dia belajar ni, salah satu benda yang dia belajar adalah belajar menjual. Okay, menjual pun kena ada skills. Betul tak? Jadinya bukannya kata nanti bila at least bila kita dah habis economic crisis ni, kita nak buka firm kita, sekurang-kurangnya kita dah ada ilmu menjual. Dan masa tu mungkin kita kena upgrade ilmu sebagai seorang leader, macam mana nak menguruskan perniagaan. Tapi bayangkan nak buka bisnes baru, dah pandemik, lepas tu ekonomi yang macam ni, kita nak kena belajar jadi leader, lepas tu nak remotekan bisnes kita daripada jauh. Dan masa yang sama, masa tu baru sibuk nak belajar menjual juga. So kan kita punya matlamat apa? Matlamat kita sebab kita nak income. So kita tak kata matlamat kita sebab kita nak jadi bos. Sebab bukan semua bos ada duit pun. Betul tak? So kita kena matlamat kita nak income kan. So belajarlah menjual, bukan suruh buka perniagaan. Dengar tu Kalau ada yang tonton video ni ataupun dengar podcast ni di Spotify yang rasa macam nak buka bisnes sekarang, bukanlah kata tak boleh, tapi bukan waktu yang paling sesuai untuk buka bisnes. Dan kita sebenarnya nak income. So why not kita fokus untuk dapatkan income dulu, dan bila keadaan ni semua selesai, waktu PKP ni kita dah sustain kita punya income dan tambah kita punya knowledge. Bila semua ni dah reda, kita boleh gunakan semua benda-benda yang kita dah belajar dan buat waktu PKP ni untuk mulakan perniagaan kita sendiri. Okey, rasanya aku rasa penat sebenarnya cerita pasal pandemik dan krisis ni. So aku nak divert attention kita kepada something yang lebih practical dan dalam environment yang lebih best untuk kita belajar, bukan disebabkan pushing factor macam masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ni. Okey, secara generalnya, satu orang yang baru buka bisnes, dari sudut account ataupun pengurusan cukai, orang yang baru mula bisnes, apa yang perlu dia beri perhatian dari sudut kewangan dalam bisnes dia ni? Okay. Bila kita mula berniaga, rata-rata orang yang kita orang jumpa, tujuan asal nak berniaga first kali adalah sebab nak mencari income. Tak ada lagi orang yang nak berniaga terus je niat dia sebab nak banyakkan sedekah. Terus je, tak ada. Dia, memang itu akan datang. Throughout the process, benda tu akan datang. Tapi macam mana nak buat benda tu kalau income pun tak cukup lagi. So, kebanyakan orang memang fokus dia masa tu adalah untuk cetak lah, untuk mencipta duit kan. Okay. So, nak create income. So, dia mungkin tak ada kepakaran ataupun tak ada modal untuk hire accountant, untuk hire orang yang macam boleh buatkan dia. Okay, kalau dia ada pun, mungkin dia boleh hire orang yang boleh buat double entry. Tapi dia sendiri tak tahu apa yang dia nak bagi tahu dekat orang tu suruh buat. So, apa kita orang punya advice adalah di peringkat awal, fokuslah kepada mencipta duit, mencetak duit. Dan cari dia yang paling penting adalah documentation sahaja. Itu yang paling penting pada peringkat awal. So, carilah record keeping. Maksudnya documentation dan record keeping tu. So, carilah orang, contohlah kalau ada company secretary ke, sebab saya percaya company secretary kat luar sana pun ramai je yang buat service accounts ni. Tapi kalau yang bagus, pergi berjamasawan lah kan. Okay. Malah nak cakap. Tapi macam okay. So, carilah orang yang boleh advise kita. Sebab kalau kita hire staff sendiri pun, kita dah lah kena bayar dia. Kita pun tak tahu nak tanya apa. Dia pun tak tahu nak nasihat kita macam mana, akhirnya membazir je duit tu. Okay. So kita cuma perlu cari seorang admin lah, kita panggil. Okay. Untuk buat documentation, untuk buat filing yang akan communicate dengan outsource accountant kita tadi. Okay. So bila dia outsource, dia dah ada
dia dah ada experience dalam bidang tu. Dia dah ada kepakaran dalam bidang tu. So rasanya dia tak menjadi satu challenge untuk dia nak bantu kita. Kalau tak, staff tu kita nak kena ajar, kita sendiri pun tak ada kepakaran dalam bidang tu. Jadi kita hanya perlu ada seorang admin yang susun dokumen. Kenapa dokumen tu penting? Disebabkan dokumen lah yang boleh membezakan cukai kita tinggi atau rendah. Okay. Bila kita kena audit ke dengan lembaga hasil, katakanlah dokumen yang boleh membuatkan kita boleh reduce mungkin 100% tax sebenarnya. So kepentingan dokumen tu tak boleh diabaikan. Kecil atau besar sesebuah perniagaan kena. So kerja titik admin berat. ni tadi ialah merekodkan Dokumen, simpan semua resit-resit yang ada. Okay. Excel pun tak apalah, duit keluar masuk setakat. Dan communicate dengan accountant tadi. Tapi account dia kena buat jugalah. Tak payah. Oh, dia tak payah buat. Okay, so dia tak payah buat. So dia hanya perlu buat benda tu dan kita dah outsourcekan kan orang account tadi tu untuk buat kat account tu. Kenapa saya kata dia ni tak payah? Sebab kita tak tahu apa background dia. Mungkin dia ada business admin. So kerisauannya adalah kalau dia yang buat account tu tiba-tiba salah. So tak ada orang Salah yang lah counter check. Salah saja tak apa. Salah di mata lembaga hasil tu yang kita punya kerisauan. Okay, so sekarang ni admin yang kita hire ke dalam company kita ni, dia tak perlu buat account. Tak perlu. Dia cuma perlu simpan dokumen. Dokumen ni maksudnya Receipt, dokumen keluar masuk duit, ya, invoice, masuk, quotation, payment voucher, payment voucher. Yes. So benda tu. Dia kena simpan benda tu dan lines dengan outsource accountant ni. Betul. Kenapa kita nak orang tu ada? Padahal senang je kerja tu. Bos pun boleh buat. Cuba buat tengok. Ada masa tak? Mana nak drive Cayenne lagi. Ya. Mana nak pegang phone, nak Datuk pegang sana laptop. Bawa Cayenne kan. Lepas tu sampai malam dah, satu hari habis. Lepas tu esok sampai sebulan dokumen tak cukup. Lepas tu bila kita orang pun pengalaman dia, bila kita orang liaise direct dengan owner business ni, kita message tunggulah lagi 6 hari baru reply. So dialah kita pun faham. Sebab tu kenapa kita orang advise untuk ada kan seorang admin yang boleh. tu. Dan kalau kami di pihak Pejang Usahawan pula, setiap klien memang kita akan ada WhatsApp group lah. So WhatsApp group tu akan ada admin tadi, bos dia tadi, saya sendiri dan juga PIC. So kita yang akan guide admin tadi apa dia kena buat. Okay. Sebenarnya Bos ada dalam tu hanya monitor untuk je cari lah, tahu je, lah. hanya untuk tahu apa sebenarnya proses dia. Okay? Berapa kerap admin ni nak kena update dengan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Okay. Sekurang-kurangnya. Tapi sebenarnya dia ada kebebasan untuk bertanya apa sahaja pada bila-bila masa. Okay. Selagi mana dia ada dalam kalau WhatsApp dia group tu update seminggu sekali, bagus lah. pun tak apa. Betul. Okay. So dan dia bergantung pada klien lah, nak report tu sebulan sekali ke, 2 atau 3 bulan sekali ke, dia bergantung pada kebesaran syarikat tu jugalah. Mungkin bila tu antara benda penting yang usahawan kena buat ambil perhatian dulu. lah. Betul. Okay, itu untuk account kan. So habis bab tu, kalau dia dah biasa buat macam tu, dia ada admin seorang, dia boleh outsource kan kerja-kerja perakaunan ni pada company-company macam Pejuang Usahawan. Sampai bila dia nak kena buat macam tu? Okay. So nanti percayalah bila kita dah setiap tahun bila kita dah dapat audit, kita akan duduk dengan owner bisnes ni, kita akan explain. So dia dah akan mula nampak macam ni, macam tu, apa what do's and don'ts dia dalam Sdn Bhd. Apa yang dia daripada tak pandai ambil gaji ataupun main ambil je berapa sampai dah boleh ambil secara konsisten, dah boleh tahu dah apa yang perlu dan tak perlu, perbelanjaan apa yang dipatut gunakan supaya dapat mengurangkan tax. Sebab dia kena ingat, ada orang berniaga duit masuk banyak tapi tak ada pun duit tu. Mungkin salah dari sudut pricing strategi. Pricing tak betul. Memang duit masuk banyak, tapi keluarnya pun sama banyak je. Okay. So tak adalah. Okay, ataupun mungkin duit masuk banyak tapi banyak keluar kepada perbelanjaan-perbelanjaan yang tak perlu. Yang mana lembaga hasil tak classify pun benda tu sebagai perbelanjaan yang boleh kurangkan tax. Boleh dikurangkan cukai. So no point juga. So daripada situ bila kita advise, okay, kalau dia ambil staff sendiri tadi, kita punya kebimbangan adalah orang tu tak tahu macam mana nak manage benda tu. So mungkin tahun pertama bersama kita dah start advice sampailah tahun kedua. Bila dengan kita tu dia dah mula tahu dah, macam ni, macam tu. Dan pada waktu tu juga mungkin syarikat dah ada bajet. So masa tu lah kita boleh start. Kita letak tempohnya mungkin bersama kita dalam 2 tahun yang pertama je lah kot. Tahun pertama tu dia masih baru nak lagi faham orang macam kata ni akhirnya account aku jadi. Betul macam ni, yes. Lepas tu tahun kedua tu nak mungkin dia lebih faham lagi apa yang perlu, apa nak di-adjust.
And then Dan tahun ketiga mungkin dia boleh ambil dia boleh accountant ambilkan sendiri. Tapi jangan terus putuskan tali tu. Masih lagi berada dalam loops kami supaya kita boleh monitor juga Nak grow orang profile tu. pula, Ya, kan? So next step. So tu kata benda ni adalah satu proses. Dan kadang-kadang ada clients yang minta kita orang tolong interviewkan accountant diorang. Boleh juga. Sebab diorang pun tak tahu kalau diorang Itulah lainnya pejuang usahawan dengan company yang lain ataupun Alhamdulillah. firma yang lain. InsyaAllah Sampai boleh interviewkan staff accountant lah staff accountant lah staff accountant untuk korang. So nasihatnya ialah ambil lah servis dengan pejuang usahawan. InsyaAllah. So kadang-kadang kan ada klien yang macam kalau dia interview dia pun tak tahu nak tanya apa pada waktu tu. So resume kan memanglah nampak gempak semua. So kita orang akan turun untuk interview. Mungkin kalau kita orang tak turun pun sekarang ni kan teknologi ada. So kita orang zoom lah daripada mana kita orang ada. So kita orang akan tengokkan candidates yang ada. And Yang sesuai yang dengan sesuai, bisnes kita betul. lah kan. Okay, itu untuk usahawan yang baru nak mula, macam mana dia, apa yang perlu dia buat untuk jaga akaun dia. Kalau usahawan yang dah lama, dia pun dah ada accountant dia sendiri. Dan dia pun datang dekat Zoo dan bagi tahu saya ada duit banyak sangat kan. Macam duit company ada banyak sangat. Tak tahu nak buat apa. Duit saya pun ada banyak sangat. Sales saya memang canak-canak. Tapi saya tak tahu macam mana, apa nak buat dengan duit ni. Saya dengar orang main saham. Saya dengar orang ada invest crypto. Kan. Saya dengar ada orang beli rumah. Tapi saya tak tahu macam mana nak beli sebab saya pernah pergi bank kata saya tak layak. So apa salah dia dekat situ? Okay. Dan macam mana nak menguruskan orang-orang kaya yang tidak tahu ni? Okay. Sekarang ada orang dia ada banyak sangat duit. Tapi dia dalam bentuk fiat money. Duit. Kita kena sedar duit ni satu hari nanti dah tak ada nilai dah. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab kita ada inflasi. Okay, dekat dunia ni bukan Malaysia saja, kita ada kadar inflasi. Yang mana kalau kita perasan hari ni dulu 50 Semasa berapa? Sekarang 6 ke 7% kalau betul setahun. Tapi orang letak 4%, 5%. Tapi sebenarnya biologiknya dah sampai 6 ke 7%. 4% tu dengar lama dah. Ya, dulu, dari dulu kan. Takkanlah 4% dari dulu sampai sekarang. Okay. So contohlah dulu kita keluar RM50 tu kita rasa banyak kan. Hari ni keluar pagar rumah habislah RM50. Dia tak cerita isi minyak, tak cerita semua tu. So itulah kenapa kita kata untuk sustain dalam sesebuah perniagaan, business tu tools. Maksud dia, semasa business dekat atas, jadikan business ni sebagai tools untuk kita generate passive income. Okay, sebab untuk ada passive income tak boleh terjadi tanpa adanya active income. Active income ni maksudnya kena kerja, kena ada business, kena ada active income. Macam mana kita nak dapat dividen daripada ASB kalau tak ada duit dalam ASB? Senang je konsep dia. So macam mana nak ada duit dalam ASB? Kena bekerja atau berniaga. So takkan ada passive income tanpa ada active income. Okay, so hari ni datuk-datuk, abang-abang yang kaya raya tu, yang banyak sangat duit tak tahu nak buat apa. So itu adalah fiat money yang ada, yang mana kita akan terus ada duit tu dikala kita sihat, dikala kita masih mampu berniaga. So apa kita punya perancangan jika kita dah tak ada dah kudrat tu? Okay, sebab tu kenapa kita letak business adalah tools untuk kita generate kita punya wealth. Kita boleh kaya dengan perniagaan, tapi kita akan bertambah kaya dengan pelaburan. Kita boleh sampai Kelantan naik kancil, tapi kita akan lagi cepat sampai Kelantan naik Kanyan tadi. Okay, so kita nak benda tu, kita nak dua-dua, kita nak tebur tu. Okay, so sebab tu kita kena tahu macam mana kita nak alihkan duit yang akan habis dimakan inflasi ni ke tempat yang mana boleh kalis inflasi ataupun return dia boleh cover inflasi. Okay. Contoh paling senang. Kita ada duit 1 juta, kita masukkan dekat satu tempat pelaburan yang mana boleh bagi return 7%. Okay, so 10 tahun akan datang, kita masih ada lagi ibu duit 1 juta tu. Yang mana sebenarnya return yang dibagi tu sekurang-kurangnya dah cover inflasi. Kita masih lagi ada ibu duit tu. So itu yang kita nak. Sebab kita kena faham bila satu tahap yang mana kita dah tak mampu nak generate active income dan duit kita pun akan berkurang. Kalau kita tak belanja pun dia akan berkurang dimakan inflasi. Value dia akan berkurang. Okay. Tapi macam mana nak pilih tu?
Okay. So bila nanti kita tak siapa-siapa datang, kau masuk duit kat sini boleh dapat 30%. Memang banyak lah benda-benda tu kan. Okay. Jadi bila kita bercakap pasal investment ni terlalu banyak cabang dia. So kita tak bercakap pasal rumah saja. So kita kena tahu juga kat mana nak leverage. Kalau semua harta kita letak dekat hartanah, tiba-tiba kita nak pakai emergency fund. Macam mana pula kita nak ketuk tanah ni suruh dia keluarkan duit? So kita kena jual. Ambil masa juga proses nak jual. Sebab tu kita kena pandai kat mana kita nak letak tempat yang senang dicairkan. Kat mana kita nak letak tempat yang kita panggil medium lah. Senang dicairkan tapi tak sesenang boleh cucuk ATM je. Okay, maybe kena effort sikit. Kat mana yang kita nak letak dekat tempat yang susah dicairkan tapi dari sudut returnnya mungkin lebih tinggi. So kita kena tahu. Lepas tu kita panggil, kita tak boleh letak semua investment kita ni di satu tempat. Okay, orang putih kata we cannot put all eggs in one basket. Kalau pecah, jatuh basket tu, pecah semua telur kita. Buat telur dadah. Kalau boleh buat telur dadah. Kalau boleh kutip. Kalau boleh kutip. Okay, cerita dia sekarang, kita nak letak di tempat yang berbeza-beza. Supaya katakanlah berlaku apa-apa pada salah satu investment kita, kita masih ada backup. So, pentingnya konsep diversify. Kita kena diversifykan. Kalau diikutkan priority, kita mesti start invest kepada avenue ataupun platform yang senang dicairkan dulu. Lepas tu slowly upgrade kepada yang lebih mungkin suka dicairkan tapi return yang lebih tinggi. Betul. So slowly kita expand kita punya profile tu. Dan kita kena faham dalam dunia sekarang terlalu banyak orang yang suka mengambil kesempatan bila ada macam ni lah, situasi-situasi macam ni. Okay. So akan keluarlah tadi yang return 30% tu dalam masa setahun. Dia tak ada istilah. Kalau investment ni dia tak ada istilah kalau dia kata okay masuk je 1 juta esok dapat 30%. Kalau dia akan bagi kita high return, dia pasti ada high risk. Okay. Tapi how high is high? Untuk kita tahu ni red flag. Kalau dia kata certain number ni kita tahu ini ni scam ni. Okay. So then berapa? Dia takkan ada return yang terlalu tinggi. Return yang terlalu tinggi. Contohlah, dia takkan ada return yang terlalu tinggi yang tak make sense. Maksudnya masa letak je duit dekat situ, tak buat apa-apa. Okay. Kenapa orang boleh kata okay, boleh je main saham dapat 30%? Betul. Tapi risiko tinggi tak? Tinggi kan? So berapa lama? Tak adalah kita kata tempohnya berapa lama, tapi risikonya itulah. Jadi bila kita ada, kalau dia kata macam okay, dia boleh bagi return yang tinggi macam ni tapi risiko tak ada. So tu tak logik. So kalau tanya berapa tinggi tu, biasanya lah kalau tanya saya, kalau katalah kita ada duit, kalau orang tu kata okay, dia nak offer 3%, baik saya masuk ASB, confirm secure. Kan? Betul tak? So kita letaklah satu benchmark yang kalau mana kalau kita kerugian duit tu pun kita tak ralat. Okay, maksudnya jangan kita tahu okay memang itu je duit yang kita ada. Ataupun kita ada kebolehan untuk bila kita tahu kita sedang menuju ke arah kerugian, kita ada kebolehan untuk withdraw. Macam mana betapa senangnya untuk kita tarik handbrake kita lah. Kalau kita masuk dan tak boleh buat kita apa-apa, berdoa supaya dia untung. Bila dia rugi, kita rugi semua dan tak boleh keluarkan. Sebab tu pentingnya konsep leveraging tadi tu, tak boleh nak letak semua kat satu tempat. Dan kalau boleh, okay, bila kita cakap macam mana, bila kita nak pergi kepada high risk punya investment, letakkan yang kita punya low risk ni dulu sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan komitmen personal kita. Contohlah komitmen personal kita 10,000, kita ada sekurang-kurangnya 50,000 dekat tempat yang senang dicairkan. Okay. Macam mana tadi ulang balik? Okay, contoh kita punya komitmen personal kereta, rumah, anak ke whatever tu 10,000 sebulan. 10,000 sebulan. Kita pastikan kita ada 50,000 di satu tempat yang mana dia senang dicairkan. Okay. Kemudian kita kata okay, dah letak situ dah. Contohlah kita tak ASB lah, paling senang tabung haji, ASB, fixed deposit. Okay, yang senang je nak dicairkan. Tiba-tiba kita kata okay, tapi tengok ada lagi duit lain, ada lagi 100,000 lagi. Dan kita boleh consider untuk masukkan 100,000 tu dekat tempat yang lebih high risk. Yang macam long term sikit, yang lebih susah dicairkan. Sebab apa? Sekurangnya jika berlaku apa-apa, kita masih boleh guna 6 bulan ni duit emergency fund kita. So kalau kita ada duit tapi kita belum
belum ada duit di yang low risk ni, emergency fund kita patut tu tak kita terus pergi ke? Oh jangan mengambil. Kita tak boleh, sebab kita tak tahu kan, bila kita bercakap pasal benda-benda yang high risk ni ataupun yang long term ni, kalau dia susah nak dicairkan. Emergency fund tak ada ni yang ataupun satu lagi yang dia high risk, kalau dia habis semua duit tu, kita dah tak ada apa-apa dah. Tapi kawan saya letak kat situ, sekarang dia dah pakai kereta besar. Macam mana cikgu? Tu dia lah. Mungkin dia, kalau dia tak pakai kereta besar sekarang pun, apa-apa terjadi, mungkin dia ada reserve cash dia. Kita tahu kan. Sebab tu bila kita cakap pasal investment ni, dia tak ada satu pun investment yang betul, dia tak ada satu pun investment yang salah. Dia cuma investment tu sesuai atau dengan tak kita. dengan kita pada waktu tu. Okay. Kita pun berbeza-beza juga risk appetite kita. Ya, Risk ya. profile kita pun berbeza-beza. Pada awal permulaan kita berniaga, itu je memang reserve cash yang kita ada. Janganlah pergi sibuk beli saham. Invest dulu dekat tempat-tempat yang boleh secure. Tapi bila kita pun dah run business semakin lama, kita pun dah semakin ada lebih banyak cash reserve. Dekat tempat cash reserve pun dah letak, dekat low risk investment pun dah masuk. Dan kita bolehlah consider pergi ke tempat-tempat yang lebih high risk. Tapi sebenarnya bila kita cakap pasal investment ni, benda yang paling penting sebelum memulakan investment adalah ilmu. Mulakan dengan cari ilmu dulu. Cari orang yang boleh guide lah. Okay? Jangan sebabkan tak tahan dengan iklan-iklan yang menarik kita ke investment yang kita sendiri tak faham. So kita masuk. Betul. Kan? Kita dengar biar tak handsome tapi kaya betul pergi. Kita tak ada ilmu langsung. Betul. Kan? So macam sebab itulah bila benda yang melibatkan kewangan ni, melibatkan duit ni, dia memang bermain dengan emosi. Sebab tu orang yang buat iklan, kalau dia nak advertise pasal duit, dia memang sedang akan menyentuh emosi kita. Betul. Kita punya orang kata hot button kita tu, supaya senang dia nak tarik kita. Okay, itu nasihat panjang daripada Cikgu Cukai pasal investment dan juga perakaunan. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu kita nak bagi peluang untuk Cikgu Cukai untuk promote ada apa-apa kelas ke apa-apa session perkongsian. Kalau ada yang dengar video, tengok video ni ataupun dengar podcast ni di Spotify yang nak tahu lebih lagi dan nak tanya terus kepada Cikgu Cukai, ada apa-apa event terdekat ataupun apa-apa source yang boleh kita reach kepada pengusahawan dan Cikgu Cukai? Yang paling terdekat adalah kita akan buat satu Zoom session lah. Okay, pada insyaAllah 15 hari bulan, hari Rabu minggu depan. 15 hari bulan Jun 6. 15 hari kita bulan buat Jun, secara percuma di platform Zoom. Okay. Percuma selalu kalau jumpa Cikgu Cukai belum tentu dapat jumpa. Kalau jumpa pun kena bayar. Okay. So apa yang kita nak ketengahkan di sini adalah bila ramai orang nak berniaga, macam tu Adam tanya, bila orang nak berniaga, boleh ke berniaga? So kita nak cerita, kalau nak berniaga macam mana kita nak mula. Mungkin ada orang yang betul-betul dah ready kan. So what do's and don'ts yang kita kena buat untuk kita nak mula perniagaan jenis apa yang kita nak mula. Adakah kita perlu mula terus dengan Senin Berhad? Kalau Senin Berhad, apa yang kita kena, apa first step yang kita nak ambil? Kalau tak, mungkin kita boleh bermula dengan enterprise je. Okay. So benda-benda macam tu lah kita nak buka mata langkah pertama yang usahawan kena ambil untuk mula berniaga. Sebab mesti dapat banyak soalan macam ni kan. Dia cakap, saya ni nak buka bisnes, saya nak buka enterprise ke nak buka Senin Berhad ataupun saya dah lama dah berbisnes dengan enterprise. Patut bila tak saya buka Senin Berhad sekarang? Itu tajuk Zoom meeting yang akan dibuat oleh Cikgu Cukai pada 15 hari bulan Jun jam 10 hingga 12 tengah hari. 10 pagi hingga 12 tengah hari. So nanti kita akan masukkan insert dan insyaAllah boleh check Facebook Cikgu Cukai juga. Facebook apa? Zuriani Zabidi, ataupun boleh tengok kalau Facebook Zuriani Zabidi, kalau Instagram Zuriani Zabidi ataupun Pujung Usahawan. Nanti kita masukkan sekali. Ada apa-apa lagi servis ataupun nak offer kepada pendengar kita? Okay, nanti kita akan ada ebook keluaran edition 2. Dulu kita pernah launch satu ebook yang tajuknya Kaya dengan Cukai. Sebenarnya saya nak nasihatkan rata-rata usahawan dekat luar sana, selagi mana kita gelar diri kita usahawan. Bukan berniaga berniaga semua orang boleh berniaga. Kalau kita gelar diri kita usahawan di Malaysia, untuk kita bukan hanya nak berniaga hari ni, 2-3 tahun lagi tutup, fikir lagi nak berniaga apa. Kita nak berniaga sehingga kita boleh meninggalkan legacy lah,
ataupun kita nak macam mana kita nak berakhirnya perniagaan kita tu. So point dia kita nak sustain dalam perniagaan kita. So syarat dia yang paling penting adalah compliance. Kita kena comply, kita kena patuh. Dan salah satu pematuhan yang kita kena jaga bila kita bergelar usahawan di Malaysia adalah lembaga hasil dan juga SSM. Okay, dua benda ni yang sangat penting. So kenapa orang tak nak bayar cukai, lari? Sebenarnya diorang tak tahu. Okay, kita tak nak salahkan usahawan tu sebab diorang pun banyak benda diorang nak fikir. So sebenarnya kalau diorang tahu, saya suka bagi tahu diorang, kalau korang jumpa saya, insya-Allah saya akan buat korang rasa macam cukai tu mudah dan korang akan nak bayar cukai sebab korang akan nampak benefit cukai tu terlalu banyak. Tak mungkin boleh expand the business, nak grow the business kalau tak comply dengan lembaga hasil. Okay, macam mana diorang nak tahu ni? Okay, so kita akan keluarkan ebook version baru, updated lah. Dulu kita dah pernah keluarkan ebook Kaya. lah, Bukan buku fizikal lah. Ebook. Tajuk dia Kaya dengan Cukai. Kenapa kita tulis Kaya dengan Cukai? Sebab percayalah, kita boleh generate, kita boleh kembangkan perniagaan kita. Kita boleh tambahkan kekayaan kita dengan cukai. Tak mungkin kita boleh expand business kita. Kita boleh sembang, kita punya sales 1 juta sebulan, 1 juta setahun, tapi kita tak submit. Kita tak cakap pun dekat, kita tak bayar pun tax. Macam mana kita nak proof? Orang bank, macam mana kita nak, macam mana, banyaklah benda yang kita tak boleh buat. Ada limitation bila kita tak betul-betul comply dengan cukai. So sebenarnya cukai tu sebenarnya mudah je kalau kita tahu, dan kalau kita uruskan dengan betul, sebenarnya dia taklah seperti yang kita dengar, yang kita diomong-omongkan kat luar sana tu lah. Yang kita takut, yang kita lari takut sangat. So dalam ebook tu nanti kita akan cerita macam mana korang boleh create kekayaan dengan cukai. Sebab tu nama ebook tu Kaya dengan Cukai version 2. Okay guys, dengar tu ya. Ebook terbaru Cikgu Cukai iaitu Kaya dengan Cukai updated version 2. So ada semua panduan dalam tu untuk korang jadi usahawan yang kaya dengan membayar cukai dan seronok membayar cukai. Nanti kita akan umumkan, dan boleh juga follow Facebook Cikgu Cukai Zuriani Zabidi dan page Pejuang Usahawan selepas ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Cukai sebab banyak ilmu dah kita share hari ni. Dan kepada semua yang menonton di YouTube dan mendengar di Spotify, jangan lupa share, subscribe, like dan komen apa pendapat korang tentang video episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang dalam Big Story Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast.